Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Fakushi Syakirin bin Muhammad Fazli, nombor matriks 2004. Kami akan membentangkan tentang keunikan adat resam di Malaysia. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita harap maklum, kita ada beberapa bangsa dan kaum yang ada di Malaysia, dan yang paling utamanya adalah masyarakat Melayu, Cina dan India. So saya akan discuss dengan semua tentang adat resam yang berlaku di kalangan orang Melayu kita, di kalangan masyarakat Melayu. Pertama, keunikan adat resam masyarakat Melayu. Yang pertama kami gunakan kaum Melayu. So yang pertama, kita akan discuss tentang pakaian. Baju tradisional Melayu merujuk kepada baju tradisional orang Melayu, terutamanya baju Melayu dan baju kurung. Selain itu, ia juga termasuk baju kebaya, kain sarung, samping dan selendang. Macam yang kita tahu, baju Melayu untuk lelaki dan baju kurung untuk perempuan. Dan yang baju kebaya, kain sarung, samping dan selendang itu kebanyakannya dipakai oleh orang-orang dulu. Atuk nenek kita, pakcik-makcik kita, mak bapak kita selalunya akan pakai pakaian ni dululah. Masa diorang muda, zaman 80-an, 60-an. Yang seterusnya. Dan yang kedua, adat melawat dan berkunjung. Berikut adalah beberapa paduan adat resam Melayu. Setiap pengunjung yang beragama Islam hendaklah memberi ucapan Assalamualaikum, iaitu salam ketika memasuki rumah yang dikunjungi. Sebelum masuk ke dalam rumah, kasut mesti ditanggalkan. Apabila tuan rumah menghidangkan makanan adalah tidak manis jika menolaknya. Jika sudah kenyang, sekalipun hendaklah ia merasa sedikit hidangan yang disajikan. Jangan bersiul terutamanya ketika berada dalam rumah orang, kerana perbuatan itu sangat dianggap biadab dan tidak menghormati orang lain. So behave lah bila datang ke rumah orang, ya. Dan yang ketiga, kita nak bincangkan tentang adat kelahiran. Apabila seseorang wanita didapati hamil, beberapa acara dan pantang larang terpaksa dilalui. Secara umumnya, upacara tersebut diadakan bertujuan mendoakan kesihatan dan keselamatan bakal ibu dan kandungan selamat dari segala bala dan godaan ataupun gangguan daripada makhluk halus. Dalam masyarakat Melayu, pada pendapat umumnya menyatakan wanita hamil yang sentiasa gembira akan melahirkan bayi yang riang dan yang terhindar dari segala kecelakaan. Jadi wanita yang mengandung dielakkan dari mendengar, melihat dan bercakap perkara-perkara yang buruk. Di bawahnya adalah antara adat yang menyambut kelahiran, ialah yang pertama, menempah bidan. Bidan ni adalah seseorang yang selalunya perempuan yang akan menguruskan wanita-wanita di sesuatu tempat itu dalam keadaan mengandung ataupun dalam keadaan yang telah bersalin lah. Yang kedua, menjamah perut. Yang ketiga, melenggang perut. Yang keempat, mandi melenggang perut. Dan yang kelima, menghadap semangat. Dan yang keenam, berpantang. Yang keempat, iaitu adat perkahwinan. Siapa yang tak nak kahwin, betul? Dan yang pertama ialah merisik. Dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa peringkat penting. Pertama sekali adalah peringkat merisik. Tujuan adat ini adalah untuk memastikan bahawa gadis yang dihajati oleh seseorang lelaki masih belum berpunya. Kerana dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Dengar tu. Yang seterusnya, di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki atau latar belakang si gadis. Yang seterusnya, adat ini akan dijalankan oleh saudara mara terdekat pihak lelaki seperti ibu atau bapa saudaranya. Dan yang terakhir, proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara nama baik kedua belah pihak. Sonok merisik ni. Dan yang kedua ialah bertunang. Dalam adat perkahwinan ni adalah bertunang, ya. Kebiasaannya pihak lelaki dia akan memberi barang hantaran ke rumah pihak perempuan pada majlis pertunangan yang telah ditetapkan. Kemudian perempuan akan disarungkan cincin di jari manisnya sebagai tanda sudah bertunang oleh ibu atau saudara pihak lelaki. Majlis pertunangan ini diadakan selepas kedua-dua pihak bersetuju untuk bertunang selepas adat merisik. So kalau dah kena tolak, kena reject, tak jadilah jadah ni, ya. Dan yang terakhir, pemberian cincin semasa pertunangan adalah suatu adat yang diamalkan di Malaysia. Sampai sekarang masih diamalkan, ya. Dan yang seterusnya, adat kematian. Yang pertama,
Kaedah pengebumian berasaskan garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah dan diselitkan dengan sedikit adat-adat kemelayuan. Pertamanya, semasa berlakunya kematian, keluarga si mati akan menghebahkan kematian kepada imam yang berada di masjid, seterusnya masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pertolongan daripada orang yang lebih arif untuk menguruskan jenazah. Mayat tersebut akan diletakkan di ruang tengah rumah dan dibaringkan serta ditutup dari kepala hingga kaki dengan sehelai kain. Kepalanya dihadapkan ke arah kiblat dan kedua-dua tangannya pula dikiamkan, iaitu tangan kanan ditindih atas tangan kiri ke dada. Dan yang terakhir, orang yang menziarah si mati dan menyedekahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Antara ayat suci Al-Quran yang selalu kita buat untuk sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia, of course lah, Al-Fatihah, bacaan Yasin, kan? Dan selepas itu ada majlis-majlis yang selalunya orang Melayu kita buat lah. Antaranya majlis doa selamat, majlis tahlil selepas kematian. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Wa'im Zulkarnain. Seterusnya ada resam masyarakat Cina. Pakaian masyarakat Cina mempunyai dua, iaitu cheongsam untuk perempuan, sanfu untuk lelaki. Cheongsam atau baju panjang dipakai oleh wanita keturunan Cina. Ia dipakai di upacara tertentu seperti majlis perkahwinan dan tahun baru Cina. Untuk sanfu lelaki, bermaksud baju dan seluar. Dalam dialik kantonis. Baju yang longgar dan terbelah di hadapan berkolor tinggi dipakai dengan seluar longgar. Ia diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Seterusnya, adat perkahwinan. Yang pertama, merisik. Kedua belah pihak merisik latar belakang pasangan yang disukai oleh anaknya. Mengambil berat tentang nama, latar belakang peribadi dan tingkah laku. Cara merisiknya ialah tanya kepada rakan rapat pasangan anak. Yang kedua, meminang. Moining maksudnya wakil dipilih berkunjung ke rumah pihak perempuan. Ibu pengantin perempuan dan wakil berbincang untuk wang hantaran, peruntukan meja makan, jamuan. Seterusnya, bertunang. Hari pertunangan dipilih mengikut kalender Cina, sesuai dengan binatang kelahiran pasangan. Majlis perkahwinan dilangsungkan setelah setahun bertunang. Pengantin duduk di pelamin bersanding. Seterusnya, adat pantang larang. Wanita mengandung tidak boleh melakukan kerja memaku jika berarti bayi akan cacat dan harus dipantang selama 40 hari. Masyarakat Cina perlu mengadakan kenduri bayi apabila mencapai umur sebulan dan mengamalkan amalan adat cukur rambut bayi. Yang kedua, adat kematian. Mayat diberikan dan dimandikan untuk tanda penghormatan. Keranda mereka diperbuat daripada kayu yang diukir menarik dan mengupah orang untuk menangisi si mati. Pakaian untuk adat kematian ialah berwarna hitam sehingga perkampungan tamat. Yang ketiga, adat perayaan. Perayaan tahun baru Cina, tanda kedatangan tahun baru. Mengikut kalender Cina, 12 binatang naungi kalender mereka. Semua ahli keluarga berkumpul untuk makan malam untuk membawa limau mandarin dan kuih bakul. Nama saya Muhammad Daniel bin Muhammad Tamizi. Saya akan menerangkan adat resam bagi masyarakat India. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang pakaian tradisional. Untuk kaum lelaki adalah dhoti dan kaum perempuan adalah sari. Dan adat kematian mereka, yang pertama adalah mereka mempercayai konsep kelahiran semula, iaitu kematian adalah tidur dan mereka akan bangun selepas tidur. Yang kedua, sarjana India juga menyatakan kematian adalah perpisahan roh dan jasad, di mana jasad akan hancur tetapi kembali ke alam barzakh. Dari akhir sekali, mayat akan dibakar atau dikebumi. Antara upacaranya adalah upacara menanggalkan tali. Upacara menanggalkan tali ada dua, tali Vangkutan dan tali. Dan upacara yang kedua adalah upacara baik kasari. Seterusnya, Kalik Cati. Kalik Cati bermaksud periuk tanah liat.
yang mengandungi api. Periuk tersebut diangkat dengan menggunakan pelepah kelapa yang dibelah 3 di bahagian ujung dan diikat pada periuk. Dan kedua, kolik cati dibawa oleh ahli keluarga si mati sama ada anak pun bapa. Anak sulung melakukan untuk bapa yang telah meninggal dunia, manakala anak bongsu untuk ibu. Dan akhir sekali, seseorang yang membawa kolik cati mengiringi mayat sebelum itu. Pembawa kolik cati dikehendaki mencukur rambut, menunjukkan bahawa akan hidup bahagia seperti yang baru tumbuh. Dan adat perayaan bagi kaum India, mereka meraihkan perayaan seperti Deepavali, Thaipusam, Pongal. Perayaan Deepavali yang pertama adalah Deepavali. Penganut Hindu akan menjalankan mandi minyak yang melambangkan penyucian badan dan semangat. Thaipusam, penganut Hindu akan mengunjungi kuil di mana patung dewasa Hindu akan dikalungkan dengan kalung bunga. Dan akhir sekali, Thaipusam merupakan perayaan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan di atas bumi. Dan akhir sekali, adat perkahwinan. Tirumanam bermaksud penyatuan atau ikatan suci melalui perkahwinan antara pasangan suami isteri agar kekal hingga ke akhir hayat. Terdapat 3 jenis perkahwinan dalam masyarakat India di mana perkahwinan ini dijalankan adalah berlandaskan aspek suku kaum. Yang pertama adalah Vaitikat Tirumanam, dan yang kedua Tamil Tirumanam, dan akhir sekali Dia Tirumanam. Adat yang dilakukan untuk menghormati dan mendapat restu iaitu yang pertama, menyerahkan sebiji kelapa yang telah dilubangkan di bahagian atasnya. Seterusnya, menuang air susu ke dalam kelapa. Dan yang kedua, membersihkan sirih, mencium tapak kaki kedua ibu bapa, membasuh kaki ibu bapa, memberi hadiah roti kepada bapa mertua serta ibu mertua dan juga wang. Pasangan pengantin akan bertukar-tukar kalung bunga sebanyak 3 kali dan berkongsi minuman air susu bercampuran di dalam sebuah gelas. Ianya menandakan pasangan ini secara rasmi telah menjadi pasangan suami isteri. Dan itu saja penerangan saya. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azim bin Zulaimi. Kebanyakan adat dasar masyarakat di Sabah. Kaum di Sabah terdapat banyak. Salah satunya adalah Kadazan Dusun. Sabah mempunyai lebih daripada 30 suku kaum. Antaranya masyarakat yang terbesar ialah masyarakat Kadazan Dusun. Mereka memegang kepercayaan animisme. Kaum ini juga dikenali sebagai Momongun atau Mammasuk, yang masing-masingnya bermaksud orang asal. Kaum etnik Kadazan Dusun ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan berbagai kebudayaan dan adat dasar tradisional. Kaum Kadazan Dusun kerap menggunakan konsonan V, X dan L dalam pertuturan seharian. Contohnya, Navi bermaksud habis, Tagazo bermaksud besar, Kajala bermaksud kerja. Pakaian tradisional lelaki: gaun, baju lengan panjang, sauba, seluar panjang hitam diikat dengan ikat pinggang bersama biru indigo. Kaking ataupun to'agut, bengkung pinggang hitam. Siga penutup kepala dan tupit sinikat. Untuk tradisional pakaian tradisional perempuan: sinagua, baju blus pendek dan leher berbentuk U dipakai oleh wanita muda, dan
Sinopokung, Blos dengan 3 suku dan tidak mempunyai sulaman dipakai oleh wanita pertengahan umur. Kihongan, Blos dengan lengan panjang dipakai oleh wanita tua dan spesialis ritual. So, terdapat 3 adab perkahwinan, iaitu merisik, bertunang dan perkahwinan. Merisik dilakukan pada waktu pagi. Cincin diletakkan di bawah bantal ibu bapa. Seterusnya, bertunang, hantaran seperti makanan khinzir atau kerbau. Perkahwinan, pesta perkahwinan di rumah perempuan setingkat selama 2 hingga 3 hari. Upacara adat yang khas, suami isteri makan 9 tanda bersatu. So, adat pantang larang. Ibu mengandung tidak boleh memotong atau mengerat tidak boleh mengikat atau mengumpul sesuatu. Suami tidak boleh memotong rambut. Seterusnya, sewaktu bersalin, suami tidak boleh berada dari jauh dari rumah. Tidak boleh makan ikan bertulang keras. Bayi tidak dibenarkan dibawa ke ruang yang terdedah. Hubungan lelaki dan perempuan, sekiranya ditangkap berkahwat atau diketahui, pihak lelaki mestilah membayar denda kepada pihak gadis. Bagi bersedudukan pasangan, perlu juga membayar kepanasan ataupun sunggit kepada masyarakat, dan pihak lelaki perlu membayar kemalu kepada perempuan. Dan yang terakhir, kematian. Unggun api di sekeliling rumah untuk memagar rumah daripada roh jahat. Tanduk kerbau dibayar untuk menghalau hantu. Hidung, mata, telinga dan ekor haiwan ternakan dijadikan sajian bagi si mati. Sekian, terima kasih.